kita kat rumah, kita nak buat macam apa yang kita boleh bantu orang kat luar. Benda-benda macam tu lah. So masa lebih terdetik hati saya untuk lebih masuk ke dalam dunia NGO ni masa Perang 2021 bulan Mei tu. Perang Saif Al-Quds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dalam segmen Semeja bersama CGM. Saya Mariam, bersama saya hari ini adalah Puan Rosilawati, yang mana merupakan umpama seorang ibu lah kepada staf-staf di Cinta Gaza Malaysia. Dan lebih mesra dipanggil Kak Ros lah di CGM. Kak Ros, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah. Okay, mungkin Kak Ros boleh perkenalkan. Untuk permulaan ni Kak Ros boleh perkenalkanlah latar belakang, nama, berasal daripada mana dan sebagainya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Rosilawati binti Sueb, berumur 39 tahun, menetap di Ceras Batu Sembilan, berkahwin, mempunyai 3 orang cahaya mata. Berasal daripada mana? Saya lahir dan membesar di Kuala Lumpur, di Datuk Keramat Kuala Lumpur. Memang orang KL lah kan? Pure KL lah, masya-Allah. So, Kak Ros dah berapa lama kerja di CGM? Kalau ikutkan di CGM, saya masuk pada tahun lepas, bulan 3, awal bulan 3. Dah setahun lebih lah. Di CGM dah setahun lebih lah. Sebelum ni Kak Ros kerja di mana ke? Mungkin boleh berkongsi sikit dengan kita semua lah, kat mana pengalaman kerja sebelum ni. Okey, saya habis belajar, saya bekerja di Universiti Islam Antarabangsa sebagai bahagian teknikal lah. UAE Gombak Betul. Okay. Di sana 3 tahun rasanya. Kemudian saya dapat tawaran di satu syarikat akhbar sebagai HR assistant. Di situ saya mendapat tawaran belajar di MIHRM, Malaysian Institute of Human Resource, Malaysian Institute of Human Resource Malaysia. Dalam bidang human resource lah, certified human resource officer. Okey. Menarik. Pertama kali dengar lah benda tu. Kira dia persijilan kan? Dia institut ke apa? Dia institut. Dia motto study case. So apa yang dalam industri, apa yang berlaku di industri, lebih di lebih tertumpu pada study case lah. So dia ada kaitan juga lah dengan kalau belajar law semua tu. Betul, dia law, kita belajar tentang psikologi, kita belajar pasal human lah. Sebab memang berkaitan dengan human resource kan. Okey, menarik. Bergerak kepada lebih tersasar sikit lah daripada berkenaan dengan CGM sendiri. Macam mana daripada kerja dekat sebuah syarikat akhbar tu sebagai assistant human resource kan, Kak Ros boleh masuk ataupun menceburi dunia kesukarelawanan iaitu bersama Cinta Gaza Malaysia? Selepas syarikat akhbar tu ditutup, saya bekerja sehingga syarikat akhbar tu ditutup. Kemudian saya dapat tawaran bekerja di kilang. Selepas bekerja di kilang lebih pada 5 ke 6 tahun, baru saya masuk pada CGM lah. Macam mana, kalau ditanya macam mana bermula, saya mengikuti perkembangan Cinta Gaza Malaysia ni pada tahun 2020 masa PKP. Kilang tutup 2 minggu je. So waktu tu 2 minggu tu lah kita macam, waktu PKP kan kita lebih macam mana, kita nak banyak benda yang kita kat rumah, kita nak buat macam apa yang kita boleh bantu orang kat luar. Benda-benda macam tu lah. So masa lebih terdetik hati saya untuk lebih masuk ke dalam dunia NGO ni masa Perang 2021 bulan Mei tu. Perang Saif Al-Quds. Okay. Betul kan saya kalau saya salah? Betul. Daripada situlah macam kita kat kilang, kita rasa macam kita kerja tu macam mana banyak menghabiskan masa kan. So apa yang saya boleh buat untuk bantu umat Islam kat Gaza tu, di Palestin? Saya tertanya sendiri lah dekat kita macam bercakap dengan diri sendiri. Selain daripada kita bagi sumbangan tu, apa lagi? Sebab masa saya banyak habis untuk kerja. Jadi untuk saya
untuk saya masuk ke dalam NGO ni, saya macam boleh ke saya bahagikan antara kerja dengan sukarelawan ni. Kalau di Kilang dulu kita banyak aktiviti CSR. Tapi lepas tu saya macam terfikirlah, okey macam mana dia banyak macam berdialog dengan diri sendiri. So saya macam okey macam ni kalau saya nak bekerja, kemudian dalam masa yang sama saya pun nak bantu. Dari situ ada detik. Masa tu masa saya masih lagi di Kilang. So kita mengikuti perkembangan tu, kemudian rasa macam okey, kenapa tak aku masuk kat dalam dunia NGO tu sendiri. Aku boleh bekerja dan aku pun boleh membantu. Masa itulah start pada tahun 2021 tu saya banyak macam Google tentang Palestin, tentang cerita Gaza Malaysia. Kira explore sendirilah. Betul. Awal-awal tu. Dia macam mana? Atau rasa macam apa career goal saya. Career goal saya tu macam dah berubah masa tu. Oh, yeah. Kalau dulu saya nak kerja di yang public listed. Saya nak kerja di big company. Tapi tahun 2021 lah masa perang Saif Al-Quds tu, saya rasa macam tu yang buatkan saya berubah. Turning point lah untuk lebih masuk ke dalam dunia NGO lah sebenarnya. Betul. Kalau nak kata kita ni macam ni okay, aku nak berubah jadi baik, mesti ada something yang mencetuskan kita tu. So kalau ditanya perang tu lah insyaAllah. Dia bukan saja memainkan peranan. Perang tu maksudnya dia jadi satu titik mula lah untuk diri Kak Ros sendiri kan. Betul. So saya tertarik daripada dunia HR dalam sebuah syarikat swasta, which is dia sangat jauh berbeza lah dengan syarikat NGO, dengan NGO lah kan. So pada Kak Ros sendiri, apa setakat ni sepanjang lebih 1 tahun, hampir 2 tahun lah kan, setahun lebih, apa yang pada Kak Ros rasa yang berbeza dari sudut job scope ataupun mungkin tanggungjawab tu sendiri dekat syarikat kerja lama Kak Ros dengan dekat CGM tu sendiri? Kalau dia human resource ni dia berbeza mengikut syarikat ataupun organisasi. Di industri begini, di NGO begini. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab HR dia tertakluk pada polisi dan terletak pada polisi syarikat ataupun organisasi, tapi dalam masa sama tak melanggar Akta Kerja 1955. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab tugas HR ni dia macam mana ya? Tugas HR tu berbeza mengikut organisasi ataupun industri. Okey, lagi besar organisasi, lagi besar dia punya bidang. Maksudnya kalau di CGM, daripada A sampai Z saya kena buat sendiri. Tapi bila di luar, bahagian rekrutmen je. Bahagian IR, bahagian payroll. Tapi di CGM, payroll pun saya buat, rekrutmen pun saya buat, IR pun saya buat. So, training pun saya buat. Tak mengapa, sebab itu adalah pengalaman yang kita ambil. Sebab yelah kita di NGO kan, takkan kita nak samakan dengan industri. Tapi apa yang ada di industri ada juga di NGO, terutama CGM. Tak banyak beza, cuma beza mungkinlah daripada segi benefit. Tapi apa yang kita buat di CGM, kita cuba samakan benefit. Apa yang ada di luar sama juga ada di NGO ni lah. So saya boleh kata kalau HR di luar NGO, dia lebih tertumpu kepada spesifik tugas kan. Betul. Dalam NGO kita semua kena buat kan, Kak Ros semua kena buat benda. Boleh ke saya kata Kak Ros akan daripada situlah Kak Ros lebih mengenali sisi-sisi lain dalam menguruskan kerja-kerja HR dengan staff semua tu? Betul. Kita kena jadi lebih multitasking. Sebab kita di NGO takkan kita mengharapkan benefit sama seperti di luar. Sebab kalau kita mengharapkan benefit seperti di luar, dan kita perlu bekerja di industri, bukan di NGO. Jadi untuk kita balancekan benda tu supaya majikan tak terbeban. Saya lebih suka guna perkataan majikan sebab di HR saya belajar bekerja dan majikan. Tapi di sini saya belajar juga, okey, kita ada team. Which is saya tak kata benda tu salah, which is benda tu bagus lah. Cuma bila kita bercakap tentang akta, kita bercakap tentang majikan dengan pekerja, ada dua entiti ni saja. Jadi ya, betul, saya boleh dapat tengok setiap perangai, setiap
setiap sikap, setiap behavior seseorang tu. Kalau dulu masih di Kilang kita ada 500, saya ada 500 cerita yang boleh diceritakan. Kalau di sini kita ada dalam 26 ke 27 orang. Alhamdulillah semuanya masih dalam kontrol. Sebab yelah, kalau kita bercerita tentang human kan, setiap orang berbeza-beza. Dengan perwatakan, dengan cerita sendiri kan. Betul. So kita boleh katakan Kak Ros adalah antara ataupun memang orang yang banyak tahulah tentang apa panggil cerita rumah tangga CGM kan. Okay. So tadi kita Kak Ros dah ceritakan macam mana dah masuk ke CGM kan. Masa Kak Ros masuk ke CGM, maksudnya pada Mac tahun lepas kan. Apa first impression Kak Ros? Tadi Kak Ros dah cerita Kak Ros start atau mula mengikuti perkembangan CGM masa PKP kan. Betul. So kat situ Kak Ros explore sendiri pasal Palestin dan sebagainya kan. So mesti waktu tu Kak Ros punya impression tu mungkin agak berbeza dengan hari pertama Kak Ros menjejak kaki ke Cinta Gaza Malaysia. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Sejujurnya kami di industri memandang NGO memang sebuah organisasi yang macam bukan jenis yang bersistematik lah. Contoh kalau macam tak ada pun sistem macam kalau HR punya, saya memandang pada sudut HR lah. Tak ada pun sistem yang nak kena clock in clock out tu. Saya ingat semuanya benda tu cuma berada di industri. Tapi bila kita masuk di CGM, tak, benda tu sama saja seperti di luar. Ada sebab kita mengikut semua di CGM, kita ikut semua akta yang ditetapkan, tak melanggar akta. Jadi first impression saya boleh kata wow. Kita tak jauh beza pun. Kenapa kita kata kita tak jauh beza? Apa yang ada di luar tu ada di sini. First impression tu saya rasa macam okay, wow, dia taklah nak kata kelas ketiga sangat. Tidak. Maksudnya dia tak susah lah untuk adapt bagi Kak Ros kan. Daripada dunia industri masuk ke NGO tu senang je lah benda sebab tu dah ada semua benda tu sama je. Cumanya mungkin dah nature business sebelum ni kita berpandukan pada profit, keuntungan kan. So lagi tinggi keuntungan syarikat tu, lagi banyak yang syarikat boleh beri pada staff, lagi banyak yang HR boleh minta pada majikan untuk beri pada staff. Tapi di sini saya kena, sebab kita faham kita NGO, so ada benda yang kita boleh limit lah, limitation dia. Ada benda yang kena berlimit. Menarik. So lepas Kak Ros impression daripada Kak Ros tengok tu kan, maksud rupanya dalam NGO ni pun diorang pun ada, bagi saya sendiri ada sistem sendiri kan. Bagi saya pun saya macam terfikir juga mungkin kalau kerja-kerjaan ataupun dalam industri kat luar kita macam lebih inilah bersistem semua dalam NGO. Mungkin tak, sebab kena kerja lebih masa semua kan. Tak ada waktu yang apa lagi fix semua kan. Tapi bila Kak Ros masuk rupanya sama je. Maksudnya sebab kita dah lebih updated lah kan NGO lagi CGM kan. So untuk Kak Ros sendiri sebagai HR kan di CGM, apa yang Kak Ros buat? Maksudnya apa tugas-tugas Kak Ros? Okay, boleh ceritakan apa yang boleh diceritakan lah. Kak Ros buat apa dekat CGM? Okay, secara ringkas lah kalau kita cerita tentang tugas human resource di CGM. So ianya adalah kerja rutin, di mana start dia, kalau kita bercerita tentang pengambilan pekerja, start daripada iklankan ke periklanan tentang interview, semuanya ikut step by step. Which is sekarang kita dah pun mulakan pada bulan 4 untuk dapatkan certified ISO. Jadi semua step mengikut apa yang ISO tetapkan. Contoh bahagian dokumentasi, semua kena ikut ISO. So tak adalah kata macam ini tak perlu di filing, perlu. So kita tengah tambah baik. Benda-benda tu yang kita tengah terapkan. Kalau macam tugas HR tu, semua orang tahu bahagian HR tugasnya bahagian rekrutmen, bahagian payroll, buat gaji. Sangat sinonim dengan gaji. Gaji ya. Sebab itulah Kak Ros lebih disukai digemari. Okay, bila kita cakap pasal HR, orang semua ingat pasal gaji. Macam kerja sebulan sekali. Tak ya. Setiap hari rutin kerjanya ada. Sebabnya kerja HR bukan kerja yang sebulan sekali. Dia kerja berrutin. Ada kerja yang
kerja bersistematik lah. Sebab kita melibatkan dengan semua badan agensi kerajaan, iaitu KWSP, Perkeso, Lembaga Hasil. Which is sekarang pun kita berdaftar dengan majikan, Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia. So benda tu setiap hari kerja tu berjalan seperti biasa. Cuma perlu masih lagi dimonitor oleh pengurusan lah. Sebab apa saja yang saya buat, apa saja yang saya putuskan, saya terbiasa untuk dapatkan approval daripada pengurusan. Walaupun ada authority di situ untuk saya tetapkan, tapi yalah, dulu di kilang kita syarikat Jerman. So apa saja mesti dapatkan approval daripada bos dululah. So di sini pun saya terapkan macam tu melalui HOD, melalui pengurusan. Sama saja, apa saja keputusan ingin dibuat, dapatkan approval daripada pengurusan jugalah. Walaupun harus ada authority walaupun ada authority tu, tapi saya lebih suka untuk pengurusan bersamalah dalam membuat satu keputusan tu. Betul. Sebab bila kita nak kita mengambil kira pendapat ataupun approval orang lain, mungkin ada sedikit boleh ada ditambah baik semua sebagainya. Betul. Kan. Okay, menarik dekat situ. Mungkin Kak Ros daripada jawatan Kak Ros sendiri kan, tugas-tugas Kak Ros dekat sebagai HR dekat CGM kan. Mungkin Kak Ros ada satu kisah ataupun pengalaman yang paling manis lah kot, yang Kak Ros rasa benda tu tak boleh dilupakan. Mungkin Kak Ros boleh ceritakan lah kepada kita kan. Pengalaman manis banyak pengalaman manis. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau nak katakan yang saya paling suka lah, saya paling suka adalah kita punya ad hoc punya tugasan terus kena pergi ke Kedah tu. Oh, masa tu nak dia balik tu. Betul. Saya rasa ramai pengalaman manis. Sebab kat situ kita tahu kan daripada macam mana CGM ditubuhkan kan. Jadi saya tak tahu pun sejarah-sejarah sebelum tu. Sebab saya tak menggali pasal tentang tu kan. Tapi bila Tuan Nadir dengan pengurusan bawa kita ad hoc, okay, minggu depan kita nak pergi sini-sini. So benda tu saya rasa macam okay, pengalaman yang saya sangat suka. Saya tak tahu orang lain, tapi saya suka pengalaman tu. Walaupun penat, walaupun membebel, tapi banyak pengalaman. Satu perkataan yang saya dapat dari situ adalah menunduk. Menunduk membumi lah. Menunduk membumi, betul? Menarik perkataan tu. So saya kira ramailah staff dan termasuk saya juga yang ialah dalam tempoh setahun lebih tak adalah banyak sangat event yang kita lakukan bersama satu team kan, melainkan kerja-kerja rutin harian di pejabat. Dan itu antara salah satu yang besar lah yang kita keluar musafir bersama 3 hari kan. 3 hari betul. So saya kira mungkin kalau Tuan ada balik lagi, mungkin ada lagi. Yelah, sebab selalu HR kat belakang je. Kat belakang kan. Yang ni kita nampak semua ada depan kan, dia kerja sama. Okay, so soalan seterusnya kan, ini mungkin lebih sikit kepada sebab Kak Ros dalam dunia NGO, khususnya dunia Palestin kan. Apa Kak Ros rasa pada pandangan Kak Ros tahap kefahaman lah sebelum Kak Ros masuk, ataupun mungkin sebelum Kak Ros mula explore pada PKP hari tu kan, tentang Palestin. Siapa tahap kefahaman Kak Ros sebelum tu dengan selepas tu, bila dah masuk CGM, adakah banyak membantu Kak Ros untuk lebih mengenali isu-isu di Palestin? Siapa Palestin sebenarnya? Okay, Alhamdulillah. Sejujurnya saya bagi tahu, bila masuk dekat CGM ni lah baru saya banyak dapat info ataupun pengetahuan tentang Palestin ataupun bumi Gaza tu. Kalau dulu kita tak tahu, rupanya tebing barat dengan Gaza tu lain. Kita ingat macam Gaza kat Palestin, okey, lepas tu tebing barat kenapa pula kan, lepas tu Baitul Maqdis tu kat mana, macam tu. So kat sini kita tahu, walaupun tak banyak, walaupun saya ialah kita punya TOV dengan TOT tu sangat membantulah bagi saya. So TOT yang kita buat pada setiap hari Jumaat tu sangat membantu. Pengetahuan kita tentang, pengetahuan saya lah, sebab orang lain mungkin lebih arif, tapi saya
kalau nak dikomparekan dulu dengan sekarang, alhamdulillah lah. Saya lebih tahu. Kalau orang di luar bertanya, saya boleh jawab. Boleh jawab kan. Secara asas kita tahu kita ada basic tu Betul, kan. betul. Sebab bila kita daripada industri bertukar pada NGO, bila saya di luar, akan ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang akan bertanya, okey, dah kerja dekat NGO Palestin, boleh ceritakan sikit. So terus terang saya kata saya boleh bercerita dah. Kalau dulu saya tak boleh bercerita. Sedikit tu saya boleh cerita lah. Alhamdulillah TOV dengan TOT tu sangat-sangat membantu. Kan? Betul. So saya boleh katakan kalau Kak Ros sebelum ni kalau bekerja hanya untuk kerja semata, bukan kerja semata maksudnya untuk tugas Kak Ros saja, tapi bila Kak Ros di CGM, selain Kak Ros menguruskan ataupun menyelesaikan tugas-tugas Kak Ros sebagai HR, Kak Ros juga ada apa mungkin satu manfaat lain, iaitu Kak Ros dapat tahu satu ilmu tentang dunia kesukarelawan khususnya di Palestin sendiri kan. Maksudnya benda tu tak adalah pada Kak Ros. Kalau Kak Ros masih ni di industri sebelum ni, so benda tu Kak Ros kena cari sendiri kan. Betul, saya lebih banyak Google sendiri. Google sendiri, explore sendiri. So bila Kak Ros di CGM, benda tu akan nak tak nak Kak Ros kena duduk dengar juga kan bersama. Betul. So benda tu kena tahu. So itu satu manfaat lah bila kita berada dalam dunia kesukarelawanan, khususnya bekerja di NGO lah kan. So sebelum saya pergi ke soalan terakhir, apa satu harapan ataupun impian Kak Ros untuk Cinta Gaza Malaysia? Kalau kita bercakap tentang impian, saya berbalik pada objektif kita di CGM ni lah. Saya harap macam CGM dapat beri lebih banyak lagi manfaat kepada umat Islam di Palestin, terutama di bumi Gaza, dan menjadi asbab bebasnya Baitul Maqdis. Dengan usaha-usaha kita, sekecil-kecil usaha kita kat sini, walaupun saya cuma di belakang tabir HR, tapi saya harap usaha kecil kita kat sini membawa manfaat yang besar dekat sana. Betul. Di bumi Palestin lah. Sukalah saya pada harapan Kak Ros kan, sebab bila kita kata kerja kita ni sebagai HR je, kerja kita ni sebagai media je, mungkin tak ada nampak signifikannya dalam pembebasan Baitul Maqdis kan. Tapi sebenarnya kerja-kerja kecil lah merupakan batu-batu kecil yang melengkapkan usaha tu kan. Kalau tak ada HR, tak adalah staff-staff yang terbaik ataupun staff-staff yang ditapis yang berkualiti untuk menggerakkan kerja-kerja di Cinta Gaza Malaysia kan. So itulah sepatutnya kan. Sebenarnya harapannya sangat besar lah kan untuk Cinta Gaza Malaysia dan untuk staff-staff di CGM juga sebenarnya kan. Okay, so tadi harapan untuk CGM sendiri kan, harapan ataupun nasihat Kak Ros sendiri kepada staff CGM dan juga mungkin kepada para pendengar di luar sana yang nak ataupun berminat untuk menceburi dunia kesukarelawanan. Kalau kita bercakap tentang sukarelawan ni, individu yang nak masuk dalam sukarelawan ni, ianya bermula daripada orang yang kebaikan hati orang tu, kebaikan dia, empati dia. So yelah, sebab bila kita masuk dalam sukarelawan, masa, usaha, tenaga, kita punya kemahiran kita beri pada NGO. Okay, nasihat saya kepada orang di luar sana ataupun staff CGM sendiri, tim CGM sendiri, kita di dunia sukarelawan ni, kita mempunyai kebaikan dan empati yang tinggi. Sebab kita memberikan masa, memberikan usaha dan tenaga, kemahiran kita kepada NGO yang kita sertai, terutama CGM lah. Jadi teruskan, walaupun ada yang dibayar ataupun tidak dibayar, teruskan apa yang anda usahakan tu, walaupun sekecil-kecil pun. Sebab macam yang Saza cakap tadi itulah, saya HR je, tapi setiap apa yang kita buat, insyaAllah dikira. Dan saya harap ianya membawa kebaikan lah. Jangan berhenti untuk rasa nak jadi sukarelawan tu. Teruskan usaha, niat tu kan. Betul. Okay, syadu pula sebab rasa macam okay, saya dah umur 39, lepas tu 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas saya baru macam sedar benda tu. Rasa macam
selama ni aku buat CSR je, lebih kepada apa tu, Teknikal macam tu kan. Tapi bila masuk ke NGO tu dia berbeza. Dia ada aura yang berbeza. Saya memandang apa tu, NGO ni semua orangnya memang baik-baik. Semua orangnya berhati besar, macam tu lah. Jadi siapa yang nak jadi sukarelawan tu, saya tahu anda semua orang yang berhati besar. Terima kasih. Okay. Sebelum kita tutup segmen hari ini, sesi hari ini, di depan Kak Ros ada satu mangkuk kecil. Mangkuk ke ni? Habislah. Mangkuk kecil kan, ada nama-nama staff CGM. Okay. Kak Ros pick satu untuk dan Kak Ros describe sikit lah Bismillahirrahmanirrahim. seseorang tu. Okay. Siapa tu? Siapa? Dia kena sebut nama. Dia kena sebut nama ke? Sebut nama. Kena sebut nama. Puan Ilham. Okay. Puan Ilham Syifa, kita punya admin eksekutif. So Ilham orangnya tegas. Pada waktu bekerja sangat konsisten waktu bekerja dia. Seorang yang semua orang tahu yang jaga makan minum kita kat sini. Kak Ilham. Dia lah antara orangnya. Banyak Ilham adalah orang yang saya suka share. Sebab bila saya HR, saya rasa macam ada gap antara saya dengan staff lain untuk diorang macam, alamak nak cerita dengan HR boleh ke? Tapi dengan Ilham ni sebab mungkin kita dekat di tingkat 3. So Ilham adalah antara orang yang saya boleh sharekan saya punya perasaan. Orang datang pada saya untuk ceritakan perasaan. Tapi saya nak datang pada siapa untuk ceritakan saya punya stres waktu bekerja tu ke apa ke. Dia adalah orangnya lah. Ilham ni. Selain dia isteri kepada Encik Syami dan Umi kepada Haura, dia adalah orang yang saya boleh bercerita lah. Tugas yang boleh memahami Kak Ros lah. Betul. Sebab kita perlukan orang terdekat untuk faham kita punya kerja. Sebab mungkin dia yang paling dekat. So dia dah nampak saya punya busy macam mana. Bila saya macam diam, tahu kenapa saya diam. Macam tu lah. Dia faham lah. Dia faham. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ros kerana sudi meluangkan masa dan bercerita lah. Dan kalau Kak Ros tak cerita hari ni, memang kita tak tahu kan. Staff dari CGM tak tahu ni. Alah, sama-sama lah. Saya pun tak pandai nak menyusun kata, nak berbicara. Asal sampai Kak Ros. Asal sampai. Okay, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Kak Ros. Barakallahu fiik. Saya akhiri segmen hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.